Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam buat semua. Um, saya sedikit lewat kerana saya tak boleh attach slide di presentation ni. Kita berkongsi-kongsi, cuma saya cuba lagi untuk attach slide supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak. Tapi kalau in case tak nampak, tak apa, nanti tuan-tuan tinggalkan komen. Salam sejahtera, selamat malam buat semua. Tuan-tuan boleh tinggalkan komen, nanti kita cuba untuk berikan pada tuan-tuan dan puan-puan slide tentang perbincangan kita pada malam ni ya. Baik, pada malam ni kita akan berkongsi atau berborak sedikit ya berkaitan dengan tajuk yang namanya menguruskan pemikiran salah ataupun cognitive distortion. Okay. Live presentation ni ada juga di FB. So tuan-tuan dan puan-puan boleh juga melihat di live FB kami di Persatuan Akademi Latihan dan Perundingan BK. Di sana juga kami sedang live Zoom ini untuk kawan-kawan berkongsi dan juga berbincanglah sedikit sebanyak tentang tajuk pada malam ini. Baik, saya masih cuba untuk masukkan slide. Okey. Okay, insyaAllah slide kita akan masuk. So hopefully tuan-tuan dan puan-puan boleh nampaklah slide ini dalam presentation kita bersama. Sekiranya dia dapat masuklah ya. Kalau tidak, saya masih cuba. Kalau dia boleh dimasukkan, dia akan masuk. Kalau tidak, memang tak berapa nampak. Okay. Bolehkah tuan-tuan dan puan-puan nampak slide saya ni? Ada banyak aplikasi yang berjalan serentak, jadi itulah kemungkinan dia sedikit berlaku kelewatan untuk kita nampak ya. Okey, boleh. Sure. Alright. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, so kita akan memulakanlah sedikit dengan panduan slide ni supaya kita lebih memahami kerana cognitive distortion ni dia ada dalam yang namanya pendekatan CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang diperkenalkan oleh beberapa tokoh dulu. Okay, so kita akan sikit sebanyak kita akan cuba untuk bincang-bincang, memahami apa yang disebut sebagai cognitive distortion. Okay, makluman tuan-tuan dan puan-puan, Coffee Talks with Safwan ni akan kita adakan setiap hari, setiap malam, insyaAllah. Bolehlah nanti tuan-tuan dan puan-puan merujuk poster-poster yang kita adakan setiap hari. So nanti setiap harinya tajuknya berlainan. So pada malam ni kita akan berkongsi tentang cognitive distortion. Baik. Apa yang disebut sebagai cognitive distortion ataupun dalam bahasa lain disebut cognitive error ataupun pemikiran yang salah. Kita ni terlalu banyak dalam kehidupan kita sebenarnya kita bergelumang dengan pemikiran-pemikiran yang salah ataupun pemikiran-pemikiran yang belum tepat sehingga dia mengganggu proses kehidupan kita, mengganggu proses bagaimana kita mengendalikan kehidupan ini. Okay? Dan datangnya nanti yang namanya pemikiran-pemikiran salah ni boleh membawa kepada perubahan-perubahan emosi, perubahan-perubahan perasaan, perubahan-perubahan pemikiran, perubahan-perubahan tindakan kita kepada apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan ini.
Okey. Baik. Dalam membincangkan hairan pemikiran, malam ni saya tidaklah nak menyentuh kesemua sekali bab hairan pemikiran ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh bertanya soalan either di Zoom ataupun di FB Live yang kami buka. So nanti saya cubalah untuk menjawab ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh juga kita sama-sama saling berkongsi. Nanti saya akan bagi contoh dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh memberi contoh dan juga nanti saya akan bagi juga sedikit kerja-kerja rumah untuk kita sama-samalah melihat pemikiran, corak pemikiran kita. So pada malam ni saya akan sentuh 3 corak pemikiran, hairan pemikiran sebab dia 30 minit je. So 30 minit ni tak lama. Zoom akan stop nanti 9.45. So hopefully saya cuba untuk habiskan. Okay? Baik. Sebelumnya kita memahami dulu apa yang disebut sebagai hairan pemikiran. Okay? So hairan pemikiran adalah penyelewengan kognitif hanyalah cara yang dapat diyakinkan oleh minda kita tentang sesuatu yang tidak benar. Okay? Kalau tuan-tuan dan puan-puan follow saya sebelum-sebelum ini, kita bercerita tentang depression, kita bercerita tentang pemikiran-pemikiran orang yang mengalami anxiety, yang stres, okay? Dan kita pun sama. Okay, dalam kehidupan seharian kita ni, kita mengalami ini. Kita mengalami stres, kita mengalami depress, kita mengalami yang namanya anxiety. Bila kita stres, kita mewujudkan yang kebimbangan, bimbang-bimbang, dan kita ada juga wujud-wujudnya proses-proses mengalami depresi. Okay? So, bila kita bercakap tentang pemikiran, saya sebut dulu, pemikiran kita ni dia unik. Okay? Pemikiran kita ni asal dia cuba untuk membantu kita dan dia sentiasa akan cuba untuk membantu kita dikala kita dalam perasaan okey ataupun tidak okey. Okey. Dalam keadaan okey, dia akan bagi arus pemikiran yang kita rasa okey, ini betul. Okey. Dalam keadaan kita mungkin mengalami stres ataupun mengalami sesuatu kegagalan, mengalami sesuatu perasaan yang tak okey ataupun kita ni setiap hari kan banyak cabaran-cabaran dalam kehidupan kita ni. So, kita akan cuba untuk berkomunikasi dengan otak kita. Mostly kita, ada orang dia berkongsi dengan orang, tapi ada banyak ketika kita ni berkongsi dengan self-talk kita. Kita bercakap dengan diri kita. Bila kita cakap dengan diri kita, di awal-awal dia akan bercakap benda yang okey sebab dia masih lagi di level awal. Tapi lama-lama, keadaan ini dia cuba untuk memberikan kebenaran ataupun membenarkan apa yang kita rasa. Otak ni cuba untuk synchronize sehingga dia akan mengeluarkan idea-idea yang sebenarnya pada keadaan yang baik, pemikiran tu jadi tak baik. Okay? Contoh dia, kita ni ada orang bully kita. Okay? So kita ni rasa kita tak berdaya nak melawan, tapi kita rasa kenapa aku jadi macam ni, kenapa aku dibuli. Nanti mula-mula dia kata okey kau ni lemah, kau ni ini. Tapi lama-lama kita melayan dia dan kita sentiasa dibuli dan kita melayan dengan pemikiran ni, lama-lama kita tak share dengan orang, kita tak dapat pendapat orang, kita tak nak berkongsi, tak nak cari orang untuk bersama dengan kita. Akhirnya kita menstimulitkan pemikiran-pemikiran yang cuba untuk membenarkan diri kita. Kita rasa kita ni orang yang menerima ataupun orang yang tolak ansur. Otak dia cuba bagi tahu awak ni orang bertolak ansur, tapi dalam masa sama dia akan bagi cadangan-cadangan. Okey, ni adalah orang yang bertolak ansur. Kita rasa kita ni orang yang bertolak ansur. Jadi kita kata janganlah kongsi dengan orang, nanti orang akan kata kau ni lemah, orang akan kata kau ni tak berdaya, orang akan kata kau ni tak kuat, orang akan kata kau ni orang yang tak tahan lasak, tak tahan diri. So otak ni akan cuba memberi pemikiran-pemikiran begini sehingga kita akan ada, setiap kita ada heratan-heratan pemikiran yang kita banner. Okay? Pemikiran yang tidak tepat ini biasanya digunakan untuk menguatkan pemikiran atau emosi negatif. So memberitahu diri kita perkara-perkara yang terdengar rasional dan tepat, tapi sebenarnya hanya berfungsi untuk membuatkan kita merasa tidak enak pada diri kita sendiri. So ketidakenakan tu kita cuba untuk memulihkan. That's why pemikiran ni akan cuba untuk membenarkan perkara yang salah dalam diri kita. Okay? So kita berkenal-kenalan dulu dengan pelopor dia. Pelopor dia ialah Aaron Beck. So tahun 1976, ahli psikologi Aaron T. Beck, ataupun kalau kita cari buku dia tulis Aaron T. Beck yang mengeluarkan ala-ala ujian depresi,
apa? Kemudian ada lagi anxiety disorder punya alat ujian, dan sampai hari ini pun kita masih menggunakan alat-alat ujian ini untuk membantu. Kemudian dia diperkembangkan lagi oleh David Burns yang bertanggungjawab mempopularkan. So kalau David Burns ada buku yang ditulis Feeling Good, okay? The New Mood Therapy. So ni antara pelopor-pelopor lah yang memperkenalkan. So Aaron T. Beck memperkenalkan 15 cognitive distortion. Okay, so malam ni kita akan bincang-bincang 3 daripada 15 itu. Okay, so yang pertama adalah filtering ataupun penapisan. Otak kita bertendensi dan kebanyakan masa kita membuat filtering, okay, ataupun penapisan. Filtering ni apa? Bukan filter maklumat tu masuk kita filter dia, bukan. Tapi filter ni adalah maklumat yang kita terima ataupun cara pemikiran kita mengambil butiran negatif dan membesarkan butiran tersebut sambil menyaring semua aspek positif dari suatu situasi. Okay. Berlaku satu perkara yang kita nampak negatif, perkara tu ada negatif positif kan. Semua kejadian yang berlaku adalah mesti nampak negatif positif. Tetapi kita akan filter yang negatif dulu dan kita akan cuba membesarkan yang negatif ni lebih banyak rather than positif. Cuba sajalah tuan-tuan dan perempuan, biasa kan kita ni bila pergi kursus ataupun memberi kursus, okay, yang melihat saya ni, saya tak pastilah tuan-tuan ni dalam bidang apa, tapi kita pernah sebenarnya melalui proses ini. Okay, bila kita pergi kursus ataupun menyampaikan kursus ataupun kita menguruskan kursus, workshop, bila kita minta seseorang untuk menulis, okay, kelemahan dan juga kekuatan dirinya. Okay, cuba lihat. Okay, normally kita akan terbiasa mencatatkan kelemahan kita dulu dan kelemahan kita akan nampak banyak rather than kelebihan kita. Dalam diri kita, kalau kita ni sebenarnya nak menulis kelebihan, tapi kita rasa macam nanti orang akan kata kita ni poyo lah, kita ni macam-macam lah, poyo, nak mengangkat diri sendiri ni apa semualah kan, sehingga kita menulis yang negatif. Tapi secara sedar ataupun tidak, itulah corak dalam pemikiran kita, secara unconsciousnya memang kita sebegitu. Okay? Kita kan pernah kalau diberi kertas, so kita titik satu titik hitam, yang kita nampak adalah yang besar. Kita tak nampak titik yang hitam tu. So kita melihat yang kita melihat yang titik hitam tu, kita tak tengok yang besar. So kita membesarkan titik hitam ni. So dalam kehidupan, mereka yang terus menerus mengamalkan filtering ni, normally dia akan mudah untuk terganggu pemikiran dia, untuk terganggu emosi dia, okay? Kena sikit ataupun ada peristiwa dalam harian ni kan, kita melalui berbagai-bagai peristiwa, okay? Contohlah semalam saya balik daripada Shah Alam ke Johor, so saya dah tahu dah setiap hari highway utara selatan daripada Seremban nak ke KL ni pasti akan jam, either daripada Melaka naik ke atas tu sehinggalah ke atas, okay? Memang semalam pun memang sebegitulah dia punya trend setiap minggu. Tapi bagi mereka yang mungkin balik kampung sekali-sekala sebab lepas PKP ni, mungkin bila dia lalu waktu yang salah, so pada ketika tu mungkin dia kata, kenapa aku lalu waktu ni, kenapa ada jam macam ni, apa yang berlaku ni, kenapa menyusahkan aku. So dia akan berfokus kepada apa kesusahan yang dia jadi. Dia tak terfikir yang lain. Bila jam ni dia ada banyak masa untuk bersembang, mungkin ada masa untuk mendengar cerita, ada masa untuk dia banyaklah kan. Okay? Apabila penapis kognitif digunakan, orang itu hanya melihat yang negatif dan mengabaikan sesuatu yang positif. Okay? So kita banyak melihat kepada negatif dulu. Samalah kita tengok diri kita pun tak apa, tak tengok orang lain. Okay? Saya tak kata tuan-tuan dan perempuan, saya kata saya pun kadang-kadang dalam masa kehidupan ni, dalam seharian pun juga sebegitu. Okay? Pemikiran-pemikiran ni akan senang masuk kepada negatif dulu. Aku ni malu, aku ni tak berguna, aku ni ini, aku ni ini. So kita mostly melihat yang negatif. Nak buat sesuatu, orang boleh ini ke, tak boleh ini ke. So kita akan pergi lalas sekali, kita pun tak buat sebab kita rasa kita negatif tu lebih banyak. Okay?
Sebagai contoh, seseorang boleh memilih satu butiran yang tidak menyenangkan dan memusatkan perhatiannya secara eksklusif sehingga penglihatan mereka tentang realiti menjadi gelap atau menyimpang. Inilah keadaan-keadaan yang biasanya berlaku kepada kita semua. Hari-hari kita stres. Okay, tak ada siapa pun yang tidak stres. Macam mana pun kita atur, akan datang cabaran-cabaran dan dugaan akan menekan kita. Okay? Cuma ada orang dia tertekan teruk, ada orang yang tertekan mungkin ringan saja, bergantung kepada bagaimana dia belajar untuk menjalani ataupun menguruskan kehidupan tadi. Okay? Kemudian setiap hari akan juga datangnya bimbang. Okay? Kita semua bimbang. Okay? Macam sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan menonton saya, mungkin tengah menonton ni bimbang juga. Anak kita dah makan belum? Okay? Lepas ni nak buat apa? Okay? Dia ada sikit-sikit kebimbangan. Bimbang ni normal, semua orang ada. Tapi kerana kita berfokus kepada satu-satu isu, macam tadilah, kalau stres ni bila kita stres, kita pandai menguruskan stres. Stres sebab kerja. Okay? So kita ambil masa 5 minit untuk buat relaksasi. So maknanya kita filter kepada benda yang baru. Maknanya kita tidak berfokus kepada satu, tapi kita nampak idea lain. Okay? Yang ini kalau yang boleh menguruskan. Sama juga bimbang. Okay? Kalau kita bimbang sesuatu, tapi kita ni orang yang melihat banyak angle, dia bukan filter hanya negatif saja, pemikiran tu pergi kepada kalau jadi satu ni terus zoom kepada dia punya negatif, so kita akan mengurangkan rasa bimbang kita. Tapi ada orang yang dia terus zoom kepada negatif sehingga dia tak mampu untuk keluar. Di sinilah nanti akan ada ketidakseimbangan emosi, ketidakseimbangan psikologi, sehingga kalau dikumpul menjadi yang namanya disorder dalam psikologi terms. Okay? Right. Itu yang pertama. Okay? Kalau dekat Facebook nak tanya soalan boleh. Dekat Zoom ni sebab saya tak nampak dia punya video tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hari ni dia macam ada hang sikit dia punya slide dan juga screen, tapi tak apa. So kalau yang di Facebook ada yang tanya soalan, silakan. Okay? Kemudian yang kedua adalah polarized thinking, pemikiran hitam putih. Okay? Pemikiran hitam putih ni adalah perkara yang kita fikir sama ada hitam atau putih. Dia berfikir terus hitam, terus putih. Satu-satu problem atau satu-satu masalah datang, cabaran datang, ujian datang, isu datang, yang dia lihat adalah hitam terus. Okay. Katakanlah aku ni stres sebab bos bagi marah kita tak siap kerja ataupun kita punya assignment ataupun kita punya kertas kerja tu tidak memenuhi ekspektasi dia. So dia kata, okay, ni tak bagus. Terus kita pergi hitam terus, bos tak suka aku, bos benci aku, bos tak suka aku. Aku dah usaha dah. Kita tahulah kan cara kita buat kerja, kalau kita dah buat kerja betul-betul pun sampai dah siang malam menyiapkan paperwork ni, tapi sampai kat bos nanti bos kata begitu. So bila kita dah gitu, kalau orang yang berfikir hitam, dia akan terus pergi zoom terus negatif. Ataupun ada orang yang tak endah. Dia terus pergi putih. So cara pemikiran sebegini, polarized thinking ni adalah terus tak ada di tengah-tengah. Okay? Yang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan klien ataupun biasa dengan kawan ataupun biasa dengan mereka yang mengalami depresi, yang mengalami anxiety disorder ataupun disorder yang lain, ataupun memang yang dalam keadaan stres yang berlebihan sampai dia burn out daripada kerja, kita akan jumpa corak-corak pemikiran yang sebegini. Dia akan pergi terus hujung. Okay? So, kita harus sempurna atau kita gagal sepenuhnya. Okay? Dia akan pergi idea sempurna atau gagal sepenuhnya. So, dia tak ada jalan tengah. So, bila kita pergi kat hujung, macam kita lah kan, kita dah sampai tujuan. Apa lagi kita nak tuju ke depan? Tak ada. Okay, sebab tujuan dah sampai. Tapi selagi kita belum sampai tujuan, kita ada cara-cara yang lain untuk kita buat untuk sampai kepada tujuan. Sama juga dalam pemikiran hitam putih ni, kerana dia berfikir hitam ataupun dia berfikir putih, dia tak ada fikir yang di tengah-tengah ni. Maknanya dia tidak ada lagi idea-idea yang dia nampak yang boleh membantu diri dia. Okay? So, meletakkan orang atau situasi
dalam kategori baik atau tanpa warna kelabu atau membiarkan kerumitan kebanyakan orang dan kebanyakan situasi. Dia meletakkan dalam situasi hujung sehingga dia tidak ada kelabu. Maknanya hitam putih kan di tengahnya kelabu. So kita akan, kalau kita ni yang mengamalkan counselling ataupun proses tolong bantu, biasanya kita akan bawa klien untuk balik ke tengah. Maknanya kita balik ke kelabu. So bila balik kat kelabu, di tengah-tengah ni barulah corak pemikiran ni akan lebih meluas. Seseorang dengan pemikiran hitam putih hanya melihat perkara-perkara yang melampau. Macam tadilah, contoh yang lain, saya ambil contoh yang lain. Kita ni ada satu orang berkahwin contohnya. Bila berkahwin, mak mertua ni belum serasi ataupun suami isteri belum serasi. So dia akan ada masalah-masalah yang timbul apabila ketidakserasian ni tidak diuruskan. Bila tak diuruskan, mungkin akan ada isu-isu yang lain. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dalam perkahwinan ni tidak ada adjustment yang cukup. Bila tak cukup, katakanlah isteri ataupun suami yang tinggal dengan bersama-sama, tapi kerana dia tidak cukup adjustment, maknanya tidak cukup penyesuaian memahami diri suami, memahami diri isteri, yang tahu adalah yang kita lalui je, tapi kita tak melihat kepada apa yang membentuk personaliti suami atau membentuk personaliti isteri di awal-awal dulu. Katakanlah kahwin umur 25, masing-masing 25, tapi 25 tahun sebelumnya yang dia dengan keluarga dia, yang ini dengan keluarga yang lain, dia ada personaliti yang lain, sehingga bila mereka bertemu dan berkahwin, dia perlukan adjustment, penyelarasan semula. Penyelarasan ni bukan setakat penyelarasan setakat yang 25 tahun, dah 25 tahun ni, dia kena selaraskan personality sebelumnya. Kalau tak pandai masak, tak mengemas rumah, mungkin tak berapa nak menguruskan diri, ataupun kita kan ada personality yang sebegini. So tidak urusan ini mungkin akan memberi tekanan kepada pasangan-pasangan ini. So pasangan ini pula tidak clarify. Clarify tak dibuat. So apa yang berlaku adalah membina thinking baru, sehingga thinking ni dia akan membentuk, kalau yang pergi kepada yang memang dah ada polarized thinking ni, jenis memang macam tu daripada dulu, so dia akan senang untuk polarize juga kepada pasangan dia. Akhirnya dia melihat pasangan ini, ni tak bagus, ini teruk, ni tak pandai, semua tak reti, isteri tak bagus, ataupun suami tak bagus, suami ni suami yang pengotor, ataupun suami ni suami yang tak menolong isteri. So dia sebegitulah. Baik, kita masih ada waktu kan? Okey, kita ada waktu 2 minit, so saya cuba habiskan ini sebab saya risau nanti Zoom kita akan tamat. Okey. So ketiga adalah overgeneralization. Overgeneralization adalah membuat kesimpulan umum berdasarkan suatu kejadian, atau satu bukti. Sekiranya suatu buruk berlaku hanya sekali, mereka menjangkakan berlaku berulang-ulang kali. Ini banyak sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat sesuatu dan kita ada trigger dengan sesuatu perkara dan kita generalizekan dia. Contohlah, kena cakar dengan kucing masa kecil sehingga dia takut dengan kucing seterusnya. Yang mana kucing yang dulu tu dah mati, tapi kita overgeneralize kucing ni adalah kucing yang menyakitkan kita. So saya tak boleh lama di kat sini. So ni contoh ada dekat sini. Contoh satu, jika pelajar dapat grade yang rendah pada satu kertas dalam satu semester, mereka menyimpulkan bahawa mereka adalah pelajar bodoh dan harus berhenti sekolah. Contoh dia. Alright. So untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, perkongsian ni saya beri 3, tapi nanti kita sebenarnya ada seminar, ada workshop yang kita buat untuk memahami, mengenali dan juga mengendalikan nanti
bagaimana kita mengendalikan 15 herautan distortion ni. Okay? So di dalam tu akan ada ada kerja-kerja yang kita lakukan, ada set kertas kerja yang kita akan buat sama-sama memahami dan memulihkan pemikiran-pemikiran distortion kita sehingga nanti pemikiran kita semakin bersih. Okay, so kita akan adakan pada 11 Julai 2020, 9 pagi hingga 12 tengah hari. So dia 3,5 jam lebih kurang macam tu. So ialah pendaftaran dia untuk ahli PK RM30, untuk bukan ahli RM36. So waktu tu kita akan bagi e-book. Dalam e-book tu akan ada semua cara untuk mengendalikan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ialah kaunselor, pegawai psikologi ataupun sukarelawan yang nak menggunakan metod ni, silakan, ataupun ibu bapa yang nak gunakan ini di dalam kehidupan menguruskan anak-anak, menguruskan kehidupan, boleh ikuti kelas ini. So nanti tuan-tuan boleh hubungi kami lah, sama ada letakkan di ruang komen di Facebook live. Saya akan livekan juga video ni nanti, kemudian setelah rakaman ini siap diberikan, so kita akan masuk balik di Facebook. So mana tuan-tuan dan perempuan yang berminat, nanti kita akan beri nombor telefon dan link untuk pendaftaran. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Mohon maaf banyak-banyak sebab di awal tadi kita ada sedikit problem sebab set kami di Zoom adalah sehingga 9:45 malam. So dia akan automatic shutdown setelah sampai waktunya. Okay, itu saja, sekian perkongsian saya pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.